وقربه وثوابه سبحانه على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام ولمصنف الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung muzakarah kita di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang telah disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat 315. Hadis 394. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 315, hadis yang ke-394. Kita masih lagi di dalam bab yang menceritakan tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin. Ini hari kewafatan baginda Nabi itu pada hari Isnin. Baik. Dan sama jugalah dengan kita kata apa, hari kelahirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, iaitu pada hari Isnin juga. Ya. Baik, kelahiran dan kewafatan adalah pada hari yang kita kata sama, iaitu hari Isnin. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya, an Ja'far bin Muhammad an abihi Muhammad al-Baqir قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره سمع صوت المساحي من آخر الليل. Baik. Daripada Ja'far bin Muhammad, daripada ayahnya Muhammad al-Baqir berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin. Jasad baginda sallallahu alaihi wasallam menetap pada hari Isnin dan Selasa. Mana sampai Selasa malam. Ini kita kata maksudnya di sini dia kata apa? Bermaksud jenazah baginda belum dikebumikan. Jadi pada hari Isnin wafat sampailah hari Selasa malam, barulah dikebumikan jenazah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Ini pengkhususan hanya khas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bagi orang biasa, ya. Kalau orang biasa jangan dilambatkan macam tu. Malam baru tanam. Ini kita kata ini khas hanya bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam dikebumikan pada malam hari. Ya, iaitu pada hari Selasa malam Rabu.
Baik. Berkata Sufyan ibn Uyainah, yakni Sufyan ataupun Ibnu Uyainah, dan yang lainnya berkata, terdengar ataupun terngiang-ngiang bunyi cangkul di akhir malam. Iaitu orang yang menggali tanah, iaitulah Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, yang menggali tanah pada Selasa malam Rabu tersebut untuk mengebumikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya lebih kurang sama juga, yaitu an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-ithnain wa dufina yawm al-thulatha'i qala Abu Isa hadha hadithun gharib. Berkata daripada Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin dan dikebumikan pada hari Selasa. Berkata Abu Isa, hadis ini gharib. Ya, ini dalam pengajian ilmu hadis lah nak, hadis gharib ni. Baik. Ini kita tak bahas panjang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kata dalam nota kaki itu dia kata apa? Bermula dengan segala persiapan penyelenggaraan pada hari Selasa. Tidak menafikan hadis sebelum ini bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dikebumikan pada Selasa malam Rabu. Ya. Dia dikebumikan pada hari Selasa ni maknanya pada malamnya. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya, an Salim bin Ubaid wa kanat lahu suhbatun qala أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينقص فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيت أبكي دهشا فلما رآني قال لي أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك ميت وإنهم ميتون
ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من له مثل هذه الثلاث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة panjang tak kena apa ya. Jadi hadis ni panjang tentang kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada cerita sampailah kepada pemakaman baginda Nabi. Kemudian cerita tentang bagaimana setelah daripada tu diangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Baik. Kita tengok hadis ni. Disebutkan di sini daripada Salim bin Ubaid. Beliau merupakan sahabat ahli Sufah. Berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan ketika sakit. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sedar. Nah, ini ketika hampir kepada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang amat, lalu pingsan, kemudian sedar kembali. Nah, dan kita dah bahas sebelum ni, salah satu sebab kepada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dikarenakan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang wanita Yahudi. Pernah diletakkan racun oleh seorang wanita Yahudi di dalam makanan. Kemudian ada pula kisahnya tentang disihirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dah bahas sebelum ni. Maka baginda Nabi ketika mana kita kata akhir kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam berasa dalam keadaan sakit disebabkan kesan daripada sihir, kesan daripada racun yang diletakkan oleh mereka-mereka yang ingin membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan ketika sakit. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sedar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sudahkah masuk waktu solat?" Bila Nabi sedar sahaja, Nabi tanya, "Adakah dah masuk waktu solat?" Mereka menjawab, "Ya, ya wahai Rasulullah." Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perintahkanlah Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu untuk mengumandangkan azan, dan perintahkanlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu salat, yakni menjadi imam untuk orang ramai." Maka Nabi SAW mengisyaratkan Sayyidina Bilal untuk azan. Maknanya Sayyidina Bilal ni dia biasanya dia akan kejut Nabi SAW dulu. Dia akan beritahu kepada Nabi, "As-salah ya Rasulullah, salat dah masuk ni ya Rasulullah." Maka Sayyidina Bilal ni bila melihat kepada keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dia tidak ada takut untuk azan. Kerana melihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam keadaan tidak sedarkan diri. Baik. Maka Nabi SAW bila bangun sahaja, Nabi tanya terus, adakah telah masuk waktu salat? Maka Nabi SAW telah perintah Sayyidina Bilal untuk pergi azan. Dan telah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam kepada umat muslimin ketika tersebut.
Kerana ketika mana Nabi sihat, yang menjadi imam adalah baginda Nabi SAW. Kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, para sahabat mereka akan tunggu baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Kadang-kadang mereka tunggu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat Isyak tu sampai pertengahan malam. Ya, disebabkan Nabi ada urusan kenegaraan, urusan berkait dengan peperangan dan sebagainya. Maka tak sempat untuk Nabi SAW menjadi imam ketika tersebut pada awal waktunya. Maka para sahabat mereka telah berkumpul beramai-ramai, ya, menunggu Nabi SAW, sehingga disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada di kalangan sahabat yang mereka ini tertidur kerana menunggu baginda Nabi SAW wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Ini hanya berlaku di zaman Nabi SAW. Kita kalau kita imam tak datang, teruslah, ya, kita angkat seorang jadi imam, tak ada nak tunggu dah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kerana apa? Kerana Nabi bersama dengan mereka. Baik. Maka dikatakan di sini, perintahkanlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam untuk orang ramai, atau perawi ragu. Beliau berkata bersama orang ramai. Maknanya untuk orang ramai ataupun menjadi imam bersama dengan orang ramai. Baik. Sayyidina Salim radhiyallahu taala anhu berkata, setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan bila dah selesai solat. Ya. Kemudian Nabi pingsan lagi kerana sakitnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sedar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sudahkah masuk waktu solat?" Tu dia. Waktu solat Nabi telah sedar. Mereka menjawab, "Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda," maknanya waktu solat yang seterusnya. Maka Nabi SAW sabdakan kepada sahabat, perintahkanlah Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu untuk mengumandangkan azan, dan perintahkanlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk solat bersama orang ramai, dengan makna jadi imam, ya, kepada orang ramai. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok pada hadis ni, maknanya Nabi pingsan balik. Sakitnya Nabi SAW. Ini nak mengajar kepada kita, ya, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan baginda Nabi SAW ada sedihnya, waktu sedihnya, kemudian waktu sakitnya, kemudian bahkan baginda Nabi SAW juga disihir. Ya, disihir. Bahkan diracun lagi. Bahkan kita dengar pula kisah tentang Nabi dipukul pula ketika mana dakwah. Banyak kisahnya ketika dakwah di Taif dan sebagainya. Maka ini mengajar kepada kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana, ya, apabila satu orang umat, yakni umat daripada umat Nabi SAW menerima musibah, maka ingatlah bahawa contoh ikutan tauladan dia yang pernah Allah takdirkan untuk mendapatkan ujian juga adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah hikmahnya Rasul itu diutuskan di kalangan manusia, bukan di kalangan malaikat. Kerana itu golongan-golongan kufar, ya, mereka cuba untuk membangkang Nabi SAW. Bahkan mereka mengatakan, "Ma li hadzal rajul?" Ini apa orang ni? Ya, dia makan macam kita, dia bercakap macam kita, dia tidur macam kita. Ini tak layak jadi Rasul, kata mereka. Sepatutnya yang jadi Rasul ni malaikat. Kalaulah Rasul itu di kalangan malaikat, macam mana kita nak ikut dia punya tidur dia? Macam mana nak ikut dia punya makan dia, minum dia, bernikah dia dan sebagainya? Bahkan dalam menghadapi musibah-musibah, dalam menghadapi ujian, bagaimana kita nak mengetahui cara untuk hadapi tersebut? Kalau malaikat, kita semua tahu. Disebutkan oleh para ulama, bahkan disebutkan dalam Hasyiah Bajuri,
disebutkan oleh Al-Imam Baijuri radhiyallahu taala anhu, ya, menyatakan bahawasanya para malaikat ini mereka kita kata tidak disediakan nafsu, mereka tidak berkahwin, tidak makan, ya, tidak minum, kemudian mereka ini tidak rehat, tidak tidur, ya, dia tak ada malaikat tidur sekejap, tak ada. Nah, dia penat sangat kan, tak ada. Bahkan mereka ini subhanallah tidak dihisap nanti di hari akhirat. Bahkan para malaikat ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Diberikan juga nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Baijuri bahawasanya kemungkinan para malaikat itu Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam syurga akan dijadikan mereka ini di kalangan para lelaki. Mereka akan dijadikan sebagai orang lelaki, sebagai lelaki. Kerana para malaikat ini mereka tak ada jantina. Dia tak ada lelaki, tak ada wanita, tak ada. Ya. Mereka tak ada jantina. Maka mereka ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini tidak mengingkari perintah Allah dan mereka ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Maknanya kalau Allah perintahkan mereka ini untuk bertawaf di Baitul Ma'mur, maknanya di tempat di langit tempat tawafnya para malaikat, daripada mereka dicipta sampailah nanti alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan tetap bertawaf tanpa sesaat pun berehat. Tanpa sesaat pun berhenti. Kalau kita baca tentang riwayat-riwayat, ada juga dalam kitab Kifayatul Muhtaj, tentang peristiwa Isra' dan Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi SAW naik sahaja pada langit-langit, peringkat-peringkat langit, Nabi SAW melihat pada langit tertentu ada malaikat yang sekadar qiyam sahaja, berdiri umpama salat. Daripada Allah cipta mereka sampailah nanti ke hari kiamat, dihancurkan langit dan bumi dan sebagainya, melainkan beberapa perkara tak dihancurkan oleh Allah. Maka mereka ini tetap hanya akan berdiri sahaja, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Naik pula ke langit seterusnya, mereka ni hanya rukuk sahaja. Dalam keadaan mereka membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sepanjang itulah mereka akan baca sampailah ke hari kiamat. Nah, maknanya ini tugas hakiki. Lebih kurang gitulah nak. Itu tugas hakiki para malaikat, iaitu mentaati, iaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita katakan malaikat Jibril alaihi salam misalnya, apabila sudah tidak ada lagi nabi yang Sayyidina Jibril menghantarkan wahyu, maka Sayyidina Jibril alaihi salam, dia akan buat tugas hakiki dia, iaitu apa? Ibadah kepada Allah. Itulah tugas hakiki dia. Tugas tambahan dia yang dikhususkan kepada dia adalah menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka tak timbul soalan Sayyidina Jibril sekarang buat apa? Tak ada. Tak timbul soalan. Bahkan ada soalan-soalan yang kita kata yang menghina para malaikat, yang para ulama kata tidak patut diungkapkan oleh seorang yang beriman. Antaranya apa? Mengatakan malaikat Jibril sekarang dah pencen, jadi dia buat apa sekarang ni? Na'udzubillah min dzalik. Ini pernyataan, ini persoalan yang tak ada adabnya dengan makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang bila kita dengar ada orang bercerita tentang isteri Nabi, ya, Sayyidatina Aisyah dia panggil Echah saja. Sayyidatina Khadijah dia panggil Keti saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan orang yang merupakan kawan kita yang boleh kita panggil dengan panggilan-panggilan yang seperti panggilan biasa. Tidak. Ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, wajib kita memuliakan mereka dengan panggilan-panggilan yang mulia. Tidak boleh kita memanggil mereka dengan panggilan-panggilan yang memburukkan mereka, yang menghina mereka, bahkan seperti panggilan orang biasa. Ya, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita kata perkara yang merupakan hikmahnya Nabi itu diutuskan sebagai seorang manusia. Baik. Satu ketika ni guru kami lah, guru kami ni
dia pernah nasihatkan kepada kami ni dalam mengajar dan sebagainya ni. Salah satunya dia kata kadang-kadang dalam mengajar ni Allah uji banyak. Dan ramai tuan-tuan guru yang kadang-kadang tu bahkan disihir. Ini berlaku di belah utara sana. Ramai tuan-tuan guru yang disihir. Ya, kadang-kadang bukan sebab apa? Kerana nak menguji. Nah, kami dengarlah banyak beritanya sampai ada yang meninggal dunia pun ada. Kerana disihir. Jadi tuan guru kami ni dia kata itu antara ujiannya. Bila kita kemungkinanlah andai kata diuji dengan ujian tersebut, ingatlah bahawa Nabi SAW sendiri pernah disihir. Ini kita kata apa maknanya? Bagaimana kita sebagai umat Muhammad menjadikan Nabi itu sebagai role model kita, sebagai ikutan kita, dan kita tahu bahawa Allah Ta'ala takdirkan ujian tersebut kepada Nabi SAW untuk kita faham bagaimana kita menyikapi ataupun kita berurusan ataupun kita ini menyelesaikan ujian dan musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya ayahku merupakan seorang yang sangat sensitif. Maknanya sensitif ni mudah sedih. Sayyidatina Aisyah dia beritahu ayah dia ni mudah bersedih. Apabila beliau berdiri di tempat itu, beliau akan menangis dan tidak mampu. Maknanya kalau Nabi SAW berdiri di tempat itu, maknanya tempat itu tu tempat untuk jadi imam. Beliau akan menangis dan tidak mampu. Kalau boleh, Tuan perintahkanlah orang lain. Itu dia. Sayyidina Salim radhiyallahu taala anhu berkata, setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam minta maaf ya. Minta maaf, bukan sesungguhnya ayahku ni nabi, minta maaf. Terbalik, silap. Berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya ayahku ni Sayyidina Abu Bakar, minta maaf. Sayyidina Abu Bakar, ayah dia Sayyidina Abu Bakar, ayah kepada Sayyidina Aisyah. Merupakan seorang yang sangat sensitif, maknanya mudah menangis. Dia Sayyidina Abu Bakar ni antara sahabat yang dia mudah menangis, ya, sangat mudah menangis. Baik. Apabila beliau berdiri di tempat itu, maknanya tempat untuk jadi imam, gantikan Nabi. Ini dia. Beliau yakni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu akan menangis dan tidak mampu. Kenapa dia menangis? Kerana dia rindukan Rasulullah SAW untuk jadi imam. Ya, dia nak Rasulullah jadi imam, dia nak apa? Bermakmumkan Nabi SAW. Jadi bila dia jadi imam ni sedih dia. Kerana Nabi tak jadi imam, Nabi sakit. Maka dia kata kalau boleh, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Tuan perintahkanlah orang lain. Maknanya Allah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Aisyah beritahu kepada sahabat, untuk apa? Untuk perintahkanlah kepada orang lain untuk jadi imam. Tak perlu ayahku ni, iaitu Sayyidina Abu Bakar, jadi imam. Itu dia. Baik. Sayyidina Salim radhiyallahu taala anhu berkata, setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan. Lepas dah solat apa semua, kita kata elok, sedar, kemudian pingsan balik. Itu dia. Nak kata banyak kali pingsannya baginda Nabi sebelum Nabi SAW meninggalkan dunia ini. Baik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sedar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan lagi Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu untuk mengumandangkan azan, dan perintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu salat bersama orang ramai. Sesungguhnya kata Nabi SAW, kalian ni, yakni kaum wanita ni, Sayyidina Aisyah dan lain-lain ni, kata Nabi, seperti sahabat Nabi Yusuf dalam menghormati orang lain. Itu dia. Baik. Apa maknanya ni? Ya.
Sesungguhnya kalian ni wanita ni seperti sahabat Nabi, ini sahabat Nabi Yusuf. Dalam menghormati orang lain ni. Baik. Ini semua kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, dibahaskan lebih lanjut dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahih Bukhari, dalam kitab-kitab yang lain juga dibahaskan tentang peristiwa ini. Iaitu bila Nabi SAW suruh Saidatina Aisyah untuk beritahu kepada ayahnya supaya ayahnya ini menjadi imam menggantikan Nabi SAW. Maka Saidatina Aisyah dia kata, ayahku ni dia ni cepat sedih. Dia tak mampu jadi imam ya Rasulullah. Maka kalau boleh engkaulah yang jadi imam. Dia terjemahan ni bukan kalau boleh tuan perintahkan orang lain, bukan. Kalau boleh engkau ya Rasulullah jadi imam. Jadi terjemahan ni betulkan sedikit. Sebab tu kalau kena tahu dia punya syarah dia lah. Kalau dia tak, kita baca saja kita fikir, ni apa benda pula ni. Kalau boleh maknanya apa? Nabi SAW sendirilah yang jadi imam. Maknanya dalam keadaan sakit, Sayyidatina Aisyah minta Nabi yang jadi imam. Dia buat helah, dipanggil. Dia buat helah. Dia kata, dia buat helah, dia kata apa? Sayyidina Abu Bakar ni ayah aku ni, kata Sayyidatina Aisyah, dia ni tak mampu jadi imam. Nanti dia menangis. Engkaulah jadi imam ya Rasulullah. Engkaulah suamiku ya Rasulullah jadi imam. Ni dia. Sebenarnya bukanlah dia nak Sayyidina Abu Bakar, bukanlah dengan makna yang sebenar. Bahawa dia nak kata Sayyidina Abu Bakar ni dia cepat sensitif, tidak. Tapi sebenarnya sebab dia sendiri pun nak Nabi yang jadi imam. Itu dia. Ini hadis ni tentang perkara inilah kita kata. Maka bila Nabi SAW tersedar lagi, Nabi SAW sabdakan, suruh Bilal azan. Kemudian wahai Sayyidatina Aisyah, suruh ayah kamu ni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk jadi imam. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dia masih lagi gunakan alasan sama. Dia kata, ayahku ni sensitif lah, ya Rasulullah, wahai suamiku. Dia tak boleh jadi imam tu, engkaulah jadi imam ya Rasulullah. Sayyidatina Aisyah dia berdalih lagi. Berdalih lagi. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya Sayyidatina Aisyah ni kalau boleh dia kata, engkau ya Rasulullah, ataupun mungkin dikatakan sahabat yang lain, tetapi bukan sebenar keinginan dia sahabat yang lain, tapi keinginan dia adalah nak Nabi sendiri untuk menjadi imam. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata kamu ni macam sahabat Nabi Yusuf lah. Macam wanita di zaman Nabi Yusuf lah, kata Nabi. Nabi kata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Kerana kita kata orang-orang ataupun wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf alaihi salam ni suka cari helah untuk dahulukan ataupun untuk apa? Untuk tengok Nabi Yusuf. Kan? Wanita-wanita zaman Nabi Yusuf alaihi salam, mereka suka mencari helah untuk apa? Nak tengok wajah Nabi Yusuf. Ada kehansamannya Nabi Yusuf alaihi salam ni. Maka begini jugalah kata Nabi, kamu ni macam wanita zaman Nabi Yusuf lah. Nak cari helah supaya apa? Yang jadi imam tu aku. Nak tengok aku yang jadi imam. Tu dia. Maka ini makna daripada hadis ni. Baik. Sayyidina Salim radhiyallahu taala anhu berkata, kemudian Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu diperintahkan untuk azan lah. Lalu beliau azan. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diperintahkan, lalu beliau salat bersama orang ramai menjadi imam. Setelah itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati agak berkurang kesakitannya. Ada makin kurang kesakitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, carikan untukku seseorang yang boleh aku sandar. Yani Nabi SAW nak papahlah nak ke atasnya. Kemudian datang Sayyidatina Barirah radhiyallahu taala anha, yakni bekas kepada hamba Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan seorang lelaki lain.
Dan seorang lelaki lain. Lelaki lain ni siapa? Lelaki lain ni disebutkan itu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Datang Sayyidatina Barirah, ini bekas hamba Sayyidatina Aisyah. Kemudian datang seorang lelaki lain ni, iaitu apa? Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dia kenapa sebut lelaki lain ni? Ini ada kisah pula ni. Ini hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah tak sebut nama Sayyidina Ali. Sepatutnya dia sebut datang Sayyidatina Barirah, iaitu bekas hamba kepada Sayyidina Aisyah. Kemudian datang Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Tapi dia tak sebut nama Sayyidina Ali. Dan dia kata datang seorang lelaki. Wah, ni panjang pula cerita ni. Hadis ni diriwayatkan oleh siapa? Oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tu dia. Dia sebenarnya kisah dia, saya pendekkan kisah dia, iaitu Sayyidatina Aisyah masa ni terasa dengan Sayyidina Ali. Dia terasa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Yang mana kita kata peristiwa perang Bani Mustalik tu kan. Iaitu pada bulan pada bulan Syaban. Perang Bani Mustalik itu pada bulan Syaban, itu pada tahun 5 Hijrah. Pada tahun 5 Hijrah. Yang mana ketika tersebut Sayyidina Aisyah terlambat. Kan? Terlambat tu dia punya kuda dia terlambat, tertinggal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang sahabat ni yang ditugaskan untuk apa? Untuk memerhati di belah belakang sekali. Daripada kita kata pihak tentera Islam, ada satu orang yang kita kata yang dia akan cek lah. Yang paling akhir sekali. Sekali dia cek rupanya apa? Sayyidina Aisyah ni terlepas daripada rombongan askar Islam, tentera Islam. Terlepaslah sekali daripada Nabi SAW. Nabi SAW tak perasan masa tu. Ini kita kata apa? Ditakdirkan oleh Allah untuk dijadikan kisah ni. Sampai lepas tu turunlah ayat Quran dan sebagainya, itu panjanglah perbahasan dia. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya apa? Sayyidina Aisyah ni ditemani oleh Sayyidina Safwan radhiyallahu taala anhu. Safwan bin apa? Bin Mu'attal, lebih kurang itulah namanya. Dia ditemani oleh Sayyidina Safwan, yang mana Sayyidina Safwan ni adalah orang yang telah ditugaskan untuk berada di belakang sekali daripada bala tentera Islam, untuk cek paling last sekali. Akhirnya dia ditemani lah, maknanya dia menemani isteri Rasulullah dalam keadaan berjarak lah kita kata. Di mana dia mengawasi lah isteri Rasulullah sampailah akhirnya apa? Bila orang munafik dan sebagainya tengok, maka mereka tuduh. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha ni melakukan perkara yang tidak baik dengan sahabat di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Ini kisahnya ni. Sayyidina Ali ni apa kesnya? Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bila dengar sahaja begini, Nabi SAW dia diam, dia tak kata apa-apa lagi. Dia tak buat keputusan lagi, dia tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada Nabi SAW, wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan bercakap dengan hawa nafsu dia. Nabi akan menentukan hukum dia dan bercakap itu dengan wahyunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diam, tunggu wahyu daripada Allah. Ketika tersebutlah Sayyidina Ali kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ceraikan sahajalah Sayyidina Aisyah." Ni yang Sayyidina Aisyah merajuk dengan Sayyidina Ali ni. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah masa ni, dia tak kata pun telah datangnya Sayyidatina Barirah, iaitu hamba dia, bekas hamba dia, dan juga dia kata seorang lelaki. Dia tak kata pun Sayyidina Ali yang datang. Kenapa? Masa tu merajuk dia dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Baik. Itu dah kata panjang tu sebab dia tu. Dia punya ayat dia tu hanya sebut lelaki lain, tapi dia punya kisah dia panjang. Tapi benda tu telah selesai, cuma dia terasa lagi. Baik. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam, panjang lagi ni hadis ni. kita ringkaskan sajalah nak. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyandar, yakni dipapah ke atas kedua-duanya. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melihat baginda sallallahu alaihi wasallam keluar,
maka beliau mengundurkan diri. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan supaya beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tetap di tempatnya sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu selesai salat. Baik. Nah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu masa itu telah diarahkan oleh Nabi untuk mengimami salat. Masa tu pula kita kata apa? Kesakitan Nabi ini telah kurang. Telah berkurang. Maka bila telah berkurang, Nabi SAW minta agar dia dipapah untuk pergi salat sekali. Gitu. Dia minta agar apa? Agar dipapah untuk pergi salat sekali. Maka bila Nabi SAW sampai berada di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka dia kata di sini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat sahaja baginda keluar, maka dia nak berundur ke belakang, nak minta Nabi jadi imam. Masa tu dalam salat, dalam salat, tengah salat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Nabi SAW beri isyarat untuk Sayyidina Abu Bakar ini tetap di tempat dia. Jangan berundur. Nabi SAW kalau boleh nak jadi makmum kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau kita baca dalam kitab dalam Sahih Bukhari misalnya, ada perbahasan tentang tasfiq, tentang teguran kepada imam. Antaranya apa? Bila sahabat-sahabat nampak Nabi keluar daripada rumah baginda Nabi SAW untuk solat sekali, maka ketika tersebut para sahabat mereka ramai-ramai tepuk macam ni untuk beri isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi SAW telah keluar. Mereka nak beri isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahawa Nabi telah keluar. Maknanya apa? Tukar jadi imam. Nabi jadi imam. Itu dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia berundur sikit ke belakang. Dia kisah ni panjang lagi ni. Dia kata setelah itu baginda dicabut nyawa. Dia kisah tentang tu panjang lagi. Itu yang bawa kepada apa? Hukum istikhlaf, yakni hukum bertukar imam. Cuma kalau macam ni kita kata kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi imam, kemudian nampak Nabi, khusus kalau nampak Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar dia berundur ke belakang lah. Minta Nabi jadi imam ke depan. Walaupun dalam keadaan salat. Itu dibolehkan. Kerana apa? Kerana yang ada, yang hadir itu adalah Nabi SAW. Tapi kalau kita ni, mungkin masa tu imam tak datang. Jadi seorang pun jadilah imam. Tengok imam datang belakang, kita berundur, biar dia jadi imam. Tak bolehlah nak. Ini hanya khas bagi Nabi SAW. Cuma daripada situlah datangnya hukum tentang istikhlaf. Yakni apa? Bertukar imam kalau imam tersebut kita kata apa? Berhadas, kemungkinan tengah jadi imam, tiba-tiba tergentut. Maka bila tergentut, ketika tersebut imam tersebut dia wajib untuk menghentikan salat dia. Kerana dalam kaedah fiqh menyebutkan suatu perkara yang kita kata telah terbatal, maka tidak boleh untuk dia meneruskan. Ibadah disebut sebagai ibadah yang fasidah, ibadah yang rosak. Maka meneruskan ibadah yang rosak, hukumnya adalah haram. Jadi imam tersebut dia tak boleh meneruskan ibadah yang rosak tu. Dia kena keluar daripada salat. Jadi cara dia macam mana? Sama ada dia beritahu kepada makmum, ketika tersebut makmum masih dalam salat, dia beritahu kepada makmum, okey tunggu sekejap, saya nak pergi ambil wuduk sekejap. Ataupun dia melantik khalifah. Melantik khalifah ni dengan makna apa? Kita kata beberapa cara lah bagi mic orang belakang dia. Jangan orang belakang dia pun tak tahu juga, biar je situ. Tak mau macam ni pula, tak boleh lah nak. Jadi orang belakang daripada imam ni kena, kita kata orang yang telah dilantik menjadi khalifah. Maknanya dia sendiri tahu kalau berlaku kes macam ni, apa cara dia nak buat. Kalau diberi mic, jangan dia buat macam ni pula, minta orang sebelah pula. Itu dia. Ambil mic tu dan teruskan pula untuk menjadi imam. Itu dia. Boleh macam-macam isyarat lah, sama ada dengan dia tunjuk ataupun dengan bagi mic dan sebagainya. Maka itu berkaitan dengan apa? Istikhlaful imam. Kadang-kadang mungkin imam ni dia, kita kata apa, tengah-tengah solat tu dia fikir, tadi salah niat tadi ni. Patut isyak tapi niat maghrib. Patut isyak tapi niat maghrib. Macam mana nak buat? Batalkan solat ni. Kerana niat yang salah itu membatalkan solat.
Dia kalau rukun-rukun yang lain kita kata kemungkinan tersalah dalam rukun fi'li ke, tertambah ke, terkurang ke dan sebagainya, itu kita boleh tanggung dengan sujud sahwi dan sebagainya. Tapi kalau niat, dia tak boleh tanggung dengan sujud sahwi. Jadi kalau bab niat ni dia kena apa? Dia kena batalkan solat dia. Bila batalkan solat dia, macam mana? Dia suruh yang belakang pergi depan. Yang tengah solat tu pergi depan. Dia masuk balik tempat tu. Dia masuklah tempat yang gantikan dia tadi. Itu cara dia lah, antara cara dia. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perbahasan yang lebih lanjut dan kita tak bahaskan panjang. Kalau bahas panjang tu bab fiqh pula. Baik. Sebab hadis ni pun panjang lagi nak bahas ni. Tu panjang. Baik. Saya cepatkan lagi nak. Ini saya speedkan lagi. Baik. Kemudian katanya apa lagi? Setelah itu baginda SAW dicabut nyawa, iaitu wafat. Setelah daripada tu, tak lama daripada tu, Nabi SAW pun wafat. Kemudian berkata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, demi Allah aku tidak mahu mendengar seorang pun yang menyebut bahawa baginda Rasulullah SAW telah wafat, melainkan akan kupukul dengan pedangku ini. Maknanya apa? Pukul dengan pedang ni maknanya pancung. Dia kata siapa yang kata Nabi telah wafat, aku pancung dia. Ini Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Sayyidina Salim radhiyallahu taala anhu berkata, orang ramai ketika itu ummiyin. Apa makna ummiyin? Iaitu tidak mengetahui keadaan kerana belum pernah berhadapan dengan kematian seorang Nabi sebelum tu. Maknanya Nabi sebelum tu kan lama jarak dia. Dengan akhir Nabi Isa AS, jaraknya lama. Maka mereka, zaman tu mereka tak pernah lagi berhadapan dengan kematian seorang Nabi. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, mereka ni dalam keadaan yang kita kata apa, terpinga-pinga, tak tahu apa yang sebenarnya. Kata para ulama, orang ramai ketika tersebut mereka berfikir seolah-olah Nabi SAW pergi sekejap je. Yang ini bertemu, kemungkinan bertemu pergi ke, kita kata apa, di sudut ruhnya, kemungkinan bertemu di langit dan sebagainya. Kemudian bertemu ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka menyangka begitu rupa. Baik. Tiada pada mereka Nabi sebelum itu. Maka mereka semua berdiam. Mereka tak berani nak cakap apa. Dari menyebut kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka tak berani nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kerana kemungkinan mereka menyangka Nabi itu masih hidup, cuma pergi sekejap je. Baik. Mereka berkata, wahai Salim, pergilah kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut sahabat Rasulullah ataupun sahibi Rasulullah, kalau tuan-tuan baca hadis, bila sebut sahaja sahibi Rasulullah, itu itlaq, itu mutlak menunjukkan gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau tuan-tuan baca je hadis dalam bahasa Arab, disebut sahibi, sahabat, maknanya khusus itu ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar, walaupun dalam tu tak letak nama Sayyidina Abu Bakar. Baik. Mereka berkata, wahai Salim, pergilah kepada sahabat Rasulullah iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan panggillah dia. Kemudian aku mendatangi Sayyidina Abu Bakar yang berada dalam masjid. Aku mendatangi beliau sambil menangis kebingungan. Setelah beliau melihatku, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya, adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat? Maka aku menjawab, sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, aku tidak mahu mendengar seorang yang menyebut bahawa baginda Rasulullah telah wafat, melainkan akan kupancung dengan pedangku ini. Beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata kepadaku, pergilah. Kemudian aku pergi bersama beliau. Setelah sampai, orang ramai telah masuk ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, wahai sekalian manusia, berilah ruang, yakni jalan untukku. Kemudian mereka memberi ruang untuknya sehingga beliau memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah dikafan masa itu. Sayyidina Abu Bakar, dia bila dengar daripada Sayyidatina Aisyah kata Nabi SAW telah wafat, Sayyidina Abu Bakar pun pergi ke rumah Nabi SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar melihat sekujur tubuh Nabi SAW yang telah dikafankan. Ketika tersebut Sayyidina Abu Bakar berada dalam keadaan sedih, maka dia pun peluk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam dan berkata dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Shadaqallahul azim. Ini dalam surah Az-Zumar. Sesungguhnya engkau akan wafat dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Ini Sayyidina Abu Bakar sebut ketika memeluk
tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Mereka berkata, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni orang ramai ketika tersebut bila dengar sahaja perkataan Sayyidina Abu Bakar mengatakan engkau juga akan wafat dan kami juga akan wafat, maka orang ramai ketika tersebut tanya pada Sayyidina Abu Bakar. Mereka tanya, adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat? Maka beliau menjawab, ya. Sayyidina Abu Bakar jawab, ya. Barulah mereka ketahui bahawa benarlah apa yang beliau katakan tentang ayat Quran tadi, sesungguhnya engkau akan mati dan kami juga akan mati, dan membenarkan apa yang berlaku iaitu kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah disolatkan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu dia. Ini orang tanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi mereka ni, kita kata apa, dalam keadaan yang hati mereka ni cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka seolah-olah terpinga-pinga bila melihat kepada kematian baginda, kewafatan baginda Nabi SAW. Lalu mereka bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, adakah bila Nabi SAW ini wafat, adakah kami perlu solatkan Nabi SAW? Kerana apa? Mereka bertanya soalan demikian, kata para ulama, kerana Nabi SAW itu sudah dikatakan bersih zahir, bersih batinnya. Ya, bersih zahirnya, bersih batinnya. Maka timbul soalan gitu, apakah lagi perlu disolatkan? Ini kata para ulama. Baik. Itu dia. Maka beliau, Sayyidina Abu Bakar menjawab, yo. Mereka bertanya bagaimana? Beliau menjawab, masuk sekumpulan. Sebab ramai sangat. Sekumpulan masuk, takbir, selawat, doa, kemudian keluar. Kemudian masuk lagi sekumpulan lain. Ni kita kata apa? Tim kedua, kumpulan yang kedua, masuk lagi, selawat, doa dan sebagainya. Sehingga semua orang sudah masuk, mereka bertanya, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikebumikan? Jadi mereka tak tahu tentang kewafatan seorang nabi. Maka beliau menjawab, ya. Mereka bertanya, orang ramai bertanya, di mana untuk dimakamkan Nabi? Maka beliau, Sayyidina Abu Bakar menjawab, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah cabut roh baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu di mana? Di katilnya, di tilamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dimakamkan baginda Nabi itu dalam rumahnya. Kerana satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, aku pernah mendengar satu riwayat yang mengatakan bahawasanya seorang Nabi itu mereka akan diambil nyawa mereka di tempat yang paling mulia. Maka tempat yang paling mulia itu di mana? Iaitulah di tilamnya Nabi SAW. Maka diambil nyawa Nabi di tempat yang paling mulia, itu di tilamnya Nabi SAW. Maka disitulah juga diwafatkan, dimakamkan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut roh baginda SAW melainkan pada tempat yang baik. Maknanya lebih baik daripada segala ciptaan Allah. Tempat itu Allah Subhanahu wa taala takkan mencabut roh para nabi di tempat yang paling baik daripada tempat-tempat yang lain. Maksudnya Allah Ta'ala akan mencabut roh para nabi di tempat yang paling baik, iaitulah di tilamnya Nabi SAW. Bahkan lebih baik daripada arasnya Allah. Lebih baik daripada arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama bahaskan antara langit dan bumi, tempat mana yang paling mulia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sudut tempat, nisbah kepada tempat. Maka para ulama mengatakan tempat yang paling mulia adalah di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah tempatnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kata arasy itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan kecantikannya, dengan keagungannya, tetapi tempat yang lebih mulia daripada arasy itu tempatnya Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama telah bahaskan panjang lebar tentang perkara ini. Baik, cuma kita nak cepatkanlah, kalau cerita panjang juga tu. Baik. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk yang memandikan baginda SAW adalah daripada keturunan ayah baginda SAW, ini sepupu dan juga orang yang berdekatan dengan keluarga baginda SAW, ini kerabat baginda Nabi sebelah ayah. Kemudian orang-orang muhajirin berhimpun bermesyuarat tentang perlantikan khalifah. Mereka berkata, pergilah berjumpa dengan saudara-saudara kita daripada kalangan Ansar. Kita masukkan mereka bersama kita untuk sama-sama bermesyuarat tentang perkara ini. Berkata kumpulan Ansar, kita melantik seorang daripada kami, yakni pemimpin.
Dan seorang dari kalian, yakni muhajirin, pemimpin. Masa ni cerita dia panjang juga. Cerita dia panjang juga tuan-tuan. Ya, tentang pemilihan setelah daripada dimakamkan Nabi SAW, maka ketika tersebut telah timbul, ini saya ringkaskan saja ya, telah timbul sedikit pertelingkahan di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin. Golongan Ansar mereka kata kamilah layak jadi pemimpin. Sebab apa? Kami telah tolong baginda Nabi SAW di Madinah. Nabi hijrah ke Madinah, kamilah yang telah berikan rumah kami. Ya, kami telah berikan, bahkan telah menceraikan isteri kami untuk golongan Muhajirin kahwin. Telah berikan harta-harta kami kepada Nabi dan juga golongan Muhajirin, maka kami lebih layak untuk menjadi pemimpin. Golongan Muhajirin kata kami lebih layak menjadi pemimpin. Kenapa? Kami telah berhijrah dengan Nabi SAW, tinggalkan seluruh harta kami, tinggalkan kampung halaman kami, tinggalkan tempat kami ini lahir, kami bermain di waktu kecil di sana. Kami tinggalkan sahabat, kenalan-kenalan kami, semata-mata berhijrah dengan Nabi SAW. Maka adakah mereka bertelagah kerana nakkan kuasa dan sebagainya? Tidak. Mereka bertelagah kerana apa? Kerana mereka tidak tahu siapa yang lebih utama di sisi Nabi SAW. Mereka takut kalau diangkat seorang pemimpin itu bukanlah yang diutamakan oleh Nabi SAW. Itu. Bukan mereka nakkan dunia, nakkan harta dan sebagainya. Tidak. Kerana mereka takut kalau tersalah, takut Nabi SAW kemungkinan andai Nabi hidup, Nabi tak setuju. Macam tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apa? Telagah-telagah ni cerita dia panjang. Sayyidina Umar datang, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang. Maka dikatakan berkata kumpulan Ansar, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika tersebut, Sayyidina Umar nak tenangkan pergaduhan, pertelingkahan antara mereka. Maka Sayyidina Umar mengatakan, siapa di kalangan kalian yang memiliki kriteria seperti keutamaan yang tiga ini? Maknanya daripada golongan Ansar kamu nak naikkan, daripada golongan Muhajirin dan kamu nak naikkan, dan juga ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa di antara kamu, ini Sayyidina Umar tunjukkan, siapa di antara tiga ni yang kamu rasa lebih utama? Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu membacakan ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thaniya itsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini panjang cerita ni lah. Baik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran ini ketika mana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi siapa ikut? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia tinggalkan anak dia di Mekah ketika tersebut. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina dan juga tinggalkan keluarga dia dan sebagainya. Duit dia ketika nak tinggalkan kepada anak dia, maka anak dia kata, wahai ayahku, kamu bawa sekali duit kamu ni bersama dengan baginda Nabi SAW, kamu tolong. Maka ayah dia tanya kepada anak dia, ya, kalau aku bawa semua duit ni, apa yang ada dengan kamu? Maka anak dia kata, Allah dan juga Rasulnya bersama dengan kami. Ini didikan daripada seorang ayah. Didikan daripada seorang ayah. Sayyidina Abu Bakar kalau diberi kepada Nabi harta, maka dia akan berikan semua. Maka Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal dengan kamu? Yang tinggal dengan aku Allah dan Rasulnya. Maka yang mendapat didikan tersebut adalah anaknya sendiri, itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Bila Sayyidina Abu Bakar nak berhijrah sahaja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar sendiri disuruh oleh anak dia, wahai ayahku, bawa semua harta kamu bersama dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tanya pula kepada anak dia, wahai anakku, apa yang tinggal dengan kamu? Katanya, yang tinggal denganku adalah Allah dan Rasulnya. Ini hasil didikan, subhanallah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dalam Quran dalam surah At-Taubah ayat 40, sedang dia, yakni Sayyidina Abu Bakar, salah seorang daripada dua orang yang ketika kedua-duanya berada di dalam gua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sayyidina Umar, dia gunakan ayat Quran ni, maknanya apa? Bila Sayyidina Abu Bakar ada dalam Quran, maknanya dia lebih utama daripada sahabat lain. Sahabat lain tak ada ditujukan dalam ayat Quran mana-mana pun tentang mereka secara khusus. Kalau secara majoritinya itu banyak, antaranya ayat tentang
wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu tentang Allah Subhanahu wa taala firmankan golongan muhajirin, ansar, mereka ni orang yang tolong Nabi dan sebagainya. Itu secara umum. Tapi secara khusus yang ada dalam Quran hanya cerita tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mana Sayyidina Umar dia bacakan ayat ni tentang kisah hijrahnya Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Nabi SAW beritahu pada Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabatku, jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Sayyidina Abu Bakar dikhususkan kisahnya dalam Quran. Maknanya dia dimuliakan oleh Allah, bukan sekadar Nabi SAW, maka dimuliakan oleh Allah secara khusus dalam Quran. Maka Sayyidina Umar kata, di antara ni golongan muhajirin ni, di antara golongan ansar ni, dan juga ni Sayyidina Abu Bakar ni, mana Sayyidina Abu Bakar, sedangkan kita tahu dia pun muhajirin, dia pun berhijrah dengan Nabi, tapi seolah-olah dia lebih khusus. Dan yang Abu Bakar ni, bila dia baca Al-Quran ni, kamu rasa mana lebih layak? Siapa mereka berdua itu? Iaitulah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Salim berkata, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menghulurkan tangannya, yakni tangan Abu Bakar. Lalu mereka semua membai'ah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan orang ramai membai'ahnya dengan suatu bai'ah yang baik dan indah. Ini kisah di bai'ahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Panjang kisah, panjang hadis ni sampai pukul 9 gitu. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan hadis yang seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.